Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pun masuk ke bulan Syakban dan tazkirah hari ini ialah sebuah hadis tentang keutamaan bulan Syakban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, hadis nombor 2357 dengan darjat yang hasan, di mana Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam sebulan sebagaimana engkau berpuasa dalam bulan Syakban." Berarti Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunat dalam bulan-bulan lain kan. Tapi dalam bulan Syakban ni baginda paling banyak berpuasa sunat. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedemikian itu kerana ia adalah bulan yang dilalaikan, yang dilupakan oleh manusia. Ia adalah bulan yang duduk antara Rejab dan Ramadan. Ia adalah bulan yang dinaikkan amalan kepada Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Dan aku suka amalan aku dinaikkan sementara aku dalam keadaan berpuasa. Okay? Demikian hadis ini ya. Ayuh kita huraikan sedikit tentang hadis ini. Pertama sekali, baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa bulan Syakban ini adalah bulan yang dilalaikan ataupun dilupakan oleh kebanyakan manusia kerana ia terletak antara Rejab dan Ramadan. Kenapa dikatakan sedemikian? Kerana Rejab dan Ramadan adalah bulan yang ada kemuliaannya yang dimaklum oleh banyak orang ya. Bulan Rejab misalnya, ia adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Maksud haram di sini ialah suci ataupun sacred ataupun holy. Macam kita sebut Masjidil Haram kan, bukan maksudnya haram masuk, tetapi ia adalah holy mosque ataupun sacred mosque. Maka bulan Rejab pun disebut sebagai bulan haram kerana ia adalah bulan yang mulia, bulan yang disucikan. Dan amalan di bulan Ramadan itu digandakan pahalanya sebagaimana membuat dosa ataupun kemungkaran dalam bulan Rejab itu digandakan juga hukuman ataupun dosanya. Ini berdasarkan pendapat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Sila rujuk tafsir bagi ayat 36 surah At-Taubah. Tafsir bagi ayat 36 surah At-Taubah antara lain dikemukakan penjelasan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dalam bulan Rejab ini amal-amal soleh akan dilebihkan, dibesarkan pahalanya, sementara amal-amal mungkar dibesarkan dosa ataupun hukumannya. Maka dalam bulan Rejab ini kita memperbanyakkan amal soleh dan ia adalah sesuatu yang umum. Maknanya seluruh bulan Rejab tanpa dikhususkan kepada mana-mana tarikh tertentu. Yang ada riwayat-riwayat yang kononnya tarikh tertentu itu ada kelebihan tertentu, tidak ada yang sahih, tidak ada yang hasan. Bahkan kebanyakannya adalah palsu ataupun dhaif jiddan. Jadi seluruh Ramadan itu kita dianjurkan banyak berpuasa, banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran, dan kita juga kalaulah ada melakukan perkara-perkara yang salah, kita tinggalkannya ya. Jadi orang fokus pada bulan Rejab, kemudian orang juga fokus pada bulan Ramadan. Alright, sekarang ni baru masuk Syakban dan alhamdulillah di kalangan umat Islam ada yang sudah pun bersemangat menanti kedatangan bulan Ramadan. Ini bukan satu kesalahan, ini satu yang bagus. We are excited for something that is good. Kita bersemangat untuk menanti kedatangan bulan Ramadan. Namun dalam bulan Rejab yang baru lepas, bulan Ramadan yang akan datang, ada satu bulan di tengah-tengah tu yang kebanyakan manusia terlupa tentangnya ataupun lalai tentangnya. Ia adalah bulan Syakban. Dan bulan Syakban ini ada satu keistimewaannya, yang ini diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, tidak diterangkan, tiada dalil sahih yang menerangkan tarikh, bilakah tarikhnya itu. Okey, tidak ada dalil sahih. Yang ini saya nak kena tekankan sebab nanti akan ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk memasyhurkan dirinya di TikTok ke mana ke dengan mengatakan tarikhnya adalah sekian-sekian ya.
Para penonton yang dirahmati Allah, menyebut tentang amalan kita yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya ada 3 peringkat. Ataupun nak sebut 3 tahap pun boleh. Pertama adalah harian. Kedua adalah mingguan. Ketiga adalah tahunan. Baik, harian ialah pada waktu subuh dan asar. Pada masuknya waktu subuh, pada masuknya waktu asar. Dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis nombor 7486, di mana Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan siang, para malaikat malam dan siang silih berganti dan mereka bertemu pada waktu subuh dan asar. Maka malaikat itu pun naik. Maksudnya di sini penjelasan hadis ialah malaikat yang menjaga amalan kita tu shift malam. Shift malam bermula daripada asar semalam sehingga subuh pagi ni, dan shift siang pula bermula daripada subuh sehinggalah ke asar petang nanti ya. Okey, jadi bila tukar shift yang naik tu, malaikat yang naik itu melaporkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pun bertanya, padahal Allah memang Maha mengetahui, dalam keadaan apakah engkau meninggalkan hamba-Ku? Maka malaikat itu menjawab, aku tinggalkan dia dalam keadaan dia sedang solat, dan sebelum ni pun aku mendatangi dia bila dia nak start shift tu kan, dia dalam keadaan melaksanakan solat. Okey, ini dari sudut harian. Amalan kita diangkat oleh para malaikat pada setiap waktu subuh dan asar. Awal waktulah. Bukanlah subuh gajah ke asar dah nak maghrib tu. Di awal waktu. Baik, ini dari peringkat harian. Dari peringkat mingguan pula, ia adalah pada setiap Isnin dan Khamis. Setiap Isnin dan Khamis. Ada dalil tak ni? Keseimbang kosong? Ada. Hadisnya diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya dengan darjat yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya dibentangkan amalan pada setiap hari Isnin dan Khamis. Dan aku suka ketika amalan aku dibentangkan, aku dalam keadaan berpuasa. Sebab tu antara sunnah Nabi SAW ialah berpuasa pada setiap Isnin dan Khamis. Jadi hadis sunnah At-Tirmizi ni, nombor dia hadis nombor 747. Okey, dengan darjat yang sahih, ia dinaikkan pada setiap Isnin dan Khamis. Ini dari peringkat mingguan. Peringkat tahunan pula ialah pada setiap bulan Syakban. Okey. Baik, sekarang ni kenapa amalan kita ni nak dinaikkan macam kerap pula kan? Mingguan lah, harian lah, tahunan lah kan? Sebab antara hikmah di sebaliknya, okay, antara hikmah di sebaliknya ialah untuk memberi kita ni motivasi untuk sentiasa beramal soleh dan juga meninggalkan kemungkaran. Bayangkan apabila bayangkan apabila amalan kita dinaikkan, kita dalam rangka melakukan perkara mungkar. Bayangkan apabila amalan kita dinaikkan, kita dalam rangka melakukan perkara sia-sia. Malaikat naik, bawa amalan. Lalu ditanya, dalam keadaan apakah engkau meninggalkan hamba-Ku? Oh, dia tidur lagi, tak bangun. Okey, sebagai contoh. Angkat amalan hari Isnin. Angkat amalan hari Khamis. Dalam keadaan apakah engkau meninggalkan hamba-Ku? Dia dalam keadaan sedang maraton menghabiskan TV series Korea yang ada 100 episod, 200 episod. Hari Isnin pun duk tengok. Hari Khamis pun duk tengok tak habis-habis lagi sebab seriesnya banyak lagi kan. Jadi kita bukan kata salah, tapi sebagai seorang yang beriman, dia akan ada rasa malu tau. Amalannya diangkat dalam suasana dia melakukan perkara-perkara lara. Dalam perkara yang haram, insya-Allah yang menonton video ini tidak ada, tapi dalam suasana melakukan perkara yang sia-sia. Bayangkan apabila amalan kita diangkat, kita dalam rangka sedang melakukan amal soleh. Dalam video tazkirah saya yang lepas, telah saya jelaskan bahawa amal soleh itu dua ya, yang melibatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita ikut as it is. Jangan tokok tambah, jangan modify, jangan adjust. Itu as it is, original. Dan yang kedua, amal soleh kita kepada sesama manusia, sesama makhluk, sesama tumbuhan, alam, yang itu kita boleh adjust, modify apa yang berpatutan. Okey? Jadi
ayuh kita memperbanyakkan amal soleh kita supaya apabila amalan kita ni dinaikkan, ia report card yang bagus lah kita sebut report card yang bagus. Bayangkan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, kekasih Allah pun dia nak amalannya diangkat dalam suasana dia sedang berpuasa, dalam suasana baginda sedang berpuasa, ya. Demikian juga di peringkat tahunan ialah dalam bulan Syakban. Tidak ada tarikh tertentu. Yang ini penting, ya, tidak ada tarikh tertentu. Baik, itu pengajaran kedua. Ya. Pengajaran ketiga ialah Rasulullah banyak berpuasa dalam bulan Syakban. Jadi ayuh kita banyak juga berpuasa dalam bulan Syakban. Para penonton yang dirahmati Allah, jangan kita sekadar, sunnah, kita membasmi bid'ah, kita menegakkan sunnah. Tapi amalan sunnah tu banyak mana sangat sebenarnya, ya. Jadi salah satu amalan sunnah yang patut kita memberi fokus untuk menambahkan lagi ialah puasa sunat. Kalau merujuk pada bulan Syakban ni, bagi sesiapa yang masih ada puasa Ramadan yang belum qada dulu. Alright. Bagi yang dah tak ada tu, okey, ayuh kita memperbanyakkan puasa sunat. Puasa sunat tu bagi yang, katakanlah, bagi yang tak biasa langsung puasa sunat, ayuh kita puasa, kita start dengan yang 3 hari sebulan. Kalau lebih, kita upgrade lagi kepada setiap Isnin dan Khamis. Kalau boleh, kita upgrade lagi kepada puasa selang sehari yang juga disebut sebagai puasa Nabi Daud AS. Dan kalau nak lebihkan lagi, boleh, sebab bulan Syakban ini adalah bulan yang banyak baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Baik, demikianlah atas kirah saya pada hari ini. Sempena hari ini, tak silap saya, 1 ataupun 2 hari bulan Syakban. Jadi ayuh kita memanfaatkan bulan ini sebagaimana hadis Sunan An-Nasa'i yang awal tadi yang saya baca itu, ya. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.